Hai, kembali lagi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan Izu, pagi ni ada satu soalan saya nak tanya kepada Izu. Izu ada cita-cita nak jadi usahawan ke tidak? Satu ketika dahulu ada. Aim saya adalah untuk menjadi usahawan madu. Seperti... Madu lagi? Yes, madu. Madu daripada pagi sampai sekarang madu ni, jangan madu lain sudahlah ya. Okey, itu adalah satu juga cita-cita yang agak bagus ya untuk membina kerjaya dalam bidang keusahawanan. Dan untuk hari ini kita akan membincangkan topik franchise 3I memperkasakan pertumbuhan. Dan mungkin boleh kita kenalkan tetamu kita hari ini? Tapi sebelum itu Saliha, franchise 3I merupakan salah satu program di Bernama TV yang akan bersiaran buat julung kalinya pada esok, iaitu 6 Julai pada 8.30 malam Rabu. Setiap hari Rabu akan bersiaran bermula esok dan juga minggu-minggu seterusnya. Sekali lagi, setiap hari Rabu 8.30 malam di Bernama TV franchise 3I. Mana kita akan membincangkan berkaitan dengan usahawan-usahawan yang terpilih membincangkan ataupun menceritakan kejayaan mereka dalam bidang franchise ini. Ya, dan itu adalah satu program juga yang di mana kita akan berkongsi bagaimana jerit-perit usaha dan juga perancangan yang mungkin akan kita kongsikan di dalam program tersebut. Jadi mungkin sekarang tiba masa untuk kita perkenalkan tetamu yang kita bawakan istimewa di studio bagi membincangkan topik franchise 3I memperkasakan pertumbuhan, menghubungkan peluang. Dan selamat datang kita nak ucapkan kepada Encik Muhammad Iqbal Abdul Ghaffar, Ketua Bahagian Strategi Korporat Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Terima kasih tuan, terima kasih kerana datang bersama dengan kami. Terima kasih. Mungkin kita nak kongsikan soalan yang pertama bersama dengan penonton kita. Mungkin dalam franchise 3I, Encik Iqbal boleh kongsikan Pernas itu sendiri, apakah peranannya yang mungkin orang tak biasa dengar selaku usahawan? Kemanakah hala tujuannya dan bagaimana Pernas boleh membantu usahawan di luar sana? Jadi Pernas ni ditubuhkan pada tahun 1969. Jadi tahun ni kita akan menyambut ulang tahun ke-53 penubuhannya. Dan ketika ditubuhkannya, dia lebih berkhusus kepada membangunkan terlibat dalam pembangunan sektor-sektor strategik negara. Pada tahun 2004, Pernas diberi mandat untuk meneraju pembangunan franchise negara. Dan sejak itu Pernas sentiasa yang pertamanya cuba usahakan membangunkan jenama-jenama tempatan di peringkat domestik dan juga ke peringkat antarabangsa. Dan kita lihat banyak brand di luar situlah yang telah berkembang di situ. Dari melalui pembangunan franchisor tersebut, kita juga menggalakkan macam tadi ya, si Izu tadi kan kata meminat macam bidang franchise, kita menggalakkan menjadi franchisee. Perniagaan madu dia. Perniagaan madu tu jadi franchisee lah ya. Sebab bukan semua orang yang mampu dan tahu macam nak buka bisnes ada from zero. Jadi kita melalui program tersebut bersama dengan franchisor. Dan yang ketiganya memberi latihan bimbingan dan juga pelaburan dan pembiayaan lah ya kepada usahawan tersebut dan franchisee tersebut. Jadi semua kos-kos latihan dan sebagainya itu adakah ditanggung sendiri oleh pihak Pernas atau ada sedikit sumbangan daripada yang perlu dikeluarkan ataupun modal yang perlu dikeluarkan oleh usahawan itu sendiri? Jadi kita ada pelbagai skim dan produk yang disediakan. Kita ada pembiayaan dari 60% sehinggalah ke 90%. Bergantung pada skim tersebut. Kalau contohnya dari franchisor tersebut, mereka diberi pembiayaan ataupun juga diberi pelaburan terpulang pada peringkat pembangunan perniagaan tersebut. Kalau franchisee hanyalah melalui pembiayaan ya, sehingga RM500,000. Ya. Okey. Dan mungkin Cik Iqbal boleh kongsikan juga apakah skim-skim yang ditawarkan oleh pihak Pernas dan apakah kriteria-kriteria yang membolehkan seseorang itu ditaja antara 60 sehingga ke 90% tersebut. Mungkin Cik Iqbal boleh kongsikan. Jadi di sini kami sebenarnya cara untuk melihatnya ada dua skim ya. Satu adalah skim franchisor. Jadi dari skim atau pembangunan program franchisor tersebut, dia ada dua peringkat, pembiayaan dan juga pada pelaburan. Di sini kalau pelaburan tu dia boleh exceed RM2 million. Again, depending on the brand dan depending on the size of the business yang dia ingin ceburi. Tapi kalau dia nak bangunkan dari peringkat kecil, maksud daripada mikro, kecil, sederhana sehingga besar, kami ada programnya di mana kami bawa ke mereka melalui program sama ada BIT ataupun ke accelerator. Dan di sini kami beri bimbingan, latihan, pembiayaan kalau perlu, dan juga kita beri mereka pendedahan kepada media, kepada orang ramai tentang brand mereka. Dan di sinilah kita membantu franchisor tersebut menjadi lebih besar daripada apa yang mereka lalui. Jadi untuk franchisee ini, melalui franchisor tersebut
kita mencari juga orang ramai. Dia nak bukan penjagaan, dia berminat nak mencari penjagaan, tapi macam saya pun tak tahu macam mana. Saya team up lah dengan franchisor tersebut. Jadi kita beri pembiayaan. Kalau pembiayaan tersebut mereka kena lalui between 60 to 90% depending on the size of the business dan juga jumlahnya. Tapi 500,000 tu adalah maksimum untuk program Be Your Own Boss. Jadi mungkin boleh ke lebih dan sebagainya. Encik Iqbal, untuk apa yang kita tayangkan sekarang, yang mungkin Encik Iqbal boleh berkongsi dengan kita apakah bentuk perniagaan dan juga sokongan kewangan serta plan untuk modul perniagaan seperti ini? Okey. Jadi apa yang kita lihat sini adalah salah satu brand yang Pernas banggalah membangunkan mereka dari saat kecil tu sehinggalah ke peringkat yang besar di arena dan sebagainya, MD Putu Bambu. Tapi datang-datangnya bila kita orang ramai dia fikir pasal franchise, yang sektor yang utama datang tu adalah F&B, makanan sendiri kan? Ya. Tapi di sini melalui program 3i ni kita nak mengembangkan minda dengan bagi pembedahan orang ramai bahawa franchise ni bukannya terhad kepada F&B, tapi merangkumi perkhidmatan, merangkumi pendidikan, kesihatan. Ya, jadi banyak lagi peringkat dari sini di dalam program franchise 3i ini kita mengetengahkan semua pelbagai sektor dan peranan Pernas ni terlibat dalam semua sektor. Jadi apa yang usahawan tersebut minat, franchise minat, boleh datang kepada kami akan bantu untuk mengembangkan. Itu mandat kami sebagai penaju franchise negara. Saya lihat kalau tengok video tadi, Bambu World merupakan satu kuih tradisional. Favorite saya juga. Saya tahu Izzu memang suka makanan yang manis-manis ni. Daripada tadi madu putu bambu pula. Sebab tu muka pun manis je. Tapi berbalik pada bambu tadi, siapa sangka kuih tradisional yang kalau dulu kita lihat dijual di tepi jalan saja, kini merupakan satu nama yang cukup terkenal di seluruh RNR. Kalau kita pergi je mesti ada Putu Bambu World ni. Jadi mungkin Cik Iqbal boleh kongsikan bagaimana produk yang dahulunya dijual di tepi jalan ini boleh berkembang sehingga terkenal satu Malaysia. Apakah inisiatif ataupun strategi yang digunakan mungkin boleh dikongsikan kepada usahawan di luar sana? Yang pertama sekali dalam ramuan yang saya panggil ramuan kejayaan sesebuah perniagaan untuk menjadi besar tu, yang paling penting selain daripada pembantu daripada agensi kerajaan adalah usahawan tersebut sendiri. Dia akan ada visi yang tersendiri dan tahu ke mana nak pergi. Bila itu jelas usaha dengan minat dengan visi usahawan tersebut, barulah ramuan lain itu datangnya, dan kita hanya bagi bantuan dari segi kewangan, pembiayaan dan pembangunan untuk mempercepatkan skill tersebut. Ya. Jadi di sini kami tak katakan bahawa benda itu mudah. Ya. Pastinya getir dan penuh cabaran dengan liku-likunya. Tapi Pernas sebagai your partner lah, ya, rakan kongsi yang setia bersama usahawan tersebut akan memastikan kita sama-sama melalui cabaran liku tersebut dan beri khidmat nasihat dan beri jalan keluar sekiranya memang visi usaha tersebut ingin maju dan mara ke depan. Jadi semua peringkat sampai ke antarabangsa, insya-Allah. Encik Iqbal, saya ingin juga mengatakan itu adalah satu cukup menarik apabila kita perlu tahu direction dan juga hala tuju perniagaan kita. Dan juga apabila kita dah tahu direction dan apa perniagaan yang ingin kita lakukan, mungkin kita boleh mencari saluran bantuan dan juga apa yang perlu anda lakukan dalam langkah yang seterusnya. Dan bercakap tentang itu, mungkin Encik Iqbal sendiri boleh berkongsi dengan kita apakah kriteria yang dipilih oleh Pernas sendiri dalam memberi bantuan kepada usahawan muda ini. Jadi kalau kita soal program ni sebut program 3i ni, bila kita ketengahkan brand-brand jenama yang akan orang ramai nanti menonton sebanyak 12-13 episod nanti. Yang pertamanya, mereka semua ni menerima pembiayaan daripada Pernas. Ya, itu yang kita utama. Yang keduanya, macam saya sebut tadi, kepelbagaian sektor. Jadi bukan hanya khusus kepada F&B, tapi pelbagai sektor. Jadi di sini kita mahu orang ramai itu melihat, saya bukan hanya perlu beri bidang F&B, tapi perkhidmatan, kesihatan, kecantikan dan sebagainya. Dan yang kita akhir juga kita di sini pun kita tengok kerana usahawan tu melalui pelbagai peringkat pembangunan, mereka pasti akan capai ke satu peringkat kejayaan tertentu. Jadi mereka start daripada bawah sehinggalah ke peringkat sekarang ni. Jadi kita nak kena that story, that narrative. Apakah cabaran yang lalui dan apakah
yang mereka lakukan, apa macam mana Pernias membantu mereka sampai ke peringkat sekarang ni dan seterusnya, insyaAllah. Ya. Dan kita dikongsikan juga klip yang kita tayangkan sekarang. Ini adalah jenis perniagaan F&B juga yang mungkin Tom boleh kongsikan dengan kita apakah rahsia-rahsia kejayaan dan mungkin juga cabaran yang mereka ini perlu lalui sehingga berjaya menjadi perniagaan franchise hingga ke tahap itu. Yang pertama selalunya kalau sekiranya mereka start daripada kecil, ya kan, kalau kita tengoklah, saya selalu katakan saya gunakan apa yang penjaga kecil ni, contoh Makcik Kiah yang memulakan perniagaan sebagai nasi lemak kan, Cik Kiah kita. Mereka ni selalunya tak ada branding, ya, dan mereka selalunya saya nak kais pagi, kais pagi makan pagi, kais makan pagi, kais petang makan petang kan. Tapi di sini kadang-kadang kita selalu sedap lah nasi lemak, burger dan sebagainya. Mereka ada potensi, cuma mereka tak tahu macam mana. Jadi cabaran pertama mereka adalah saya nak kembangkan tapi saya tak tahu macam mana. Ya, macam nak buat penjenamaan ni, macam mana saya nak cari pembiayaan ni, macam mana cari supplier dan sebagainya. Ya, resepi dah ada. Jadi di sini cabaran pertama mereka adalah mengembangkan perniagaan selain daripada apa yang mereka ada sedar. Jadi di sini kebanyakan adalah dari segi knowledge ataupun ilmu, macam mana systemize it. Ya, supaya dia tak bergantung pada saya untuk hasilkan. Saya penatlah kalau ada 1000 store saya kena buat, tapi menggunakan resepi dan sistem tertentu. Jadi sini kami bantu. Kedua cabaran mereka adalah pembiayaan. Ya, tak cukup sekat 5,000, 10,000, tapi kalau nak lagi besar, nak lagi banyak outlet, maka perlulah pelaburan banyak. Tapi kemudian sini kata you boleh recover kalau sekiranya business model cash flow tu saya rasa ada dan mencukupi. Jadi saya membantu. Ini nampak dekat situ pentingnya peranan Perbadanan Nasional Berhad sebagai mentor bagi membimbing usahawan-usahawan ini berjaya dalam perniagaan mereka. Dan kita nak balik kembali untuk mempromosikan program franchise 3i ya. Dan juga jangan lupa tonton di Bernama TV dan kita ada banyak pengisian dalam program ini dan anda perlu saksikan program ini kerana ia akan berkongsi juga pelbagai tips-tips dan juga program-program di dalam franchise 3i. Ya, kita ingin ucapkan terima kasih ya sekarang kepada temu kita dan kita akan seterusnya ke pesanan penaja.